بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته. اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. Baik, ayat-ayat ini berkaitan dengan perintah Allah untuk tidak berjamaah kerana tekanan musuh yang uh, yang melampau. Maknanya kena sembahyang Jumaat di rumah saat ni Nabi Musa dan kaum dia. Wa auhayna ila Musa wa akhi, dan kami telah wahyukan kepada Musa bersama. Waw tu waw ma'iyah. Maknanya wahyu itu sekaliguslah Musa wa akhihi bersama saudaranya Harun. Apa dia wahyu tu? Anta bawwa'a liqaumikuma bi Misra, agar antu syaratlah kena
dikendaki, gitu, dikenakian tu. Biasanya begitulah. Dikendaki kamu berdua memimpin kaum kamu berdua berada di Mesir. Tabawwa'a. Tabawwa'a ni maknanya semua berpindah dan berada di Mesir, dijadikan ia sebagai buyutan. Buyut ialah tempat mabit. Kita panggil mabit. Mabit di Muzdalifah. Mabit ni bermalam. Tempat bermalam. Mana rumah-rumah tempat bermalam di Mesir. Dan waj'alu buyutakum qiblah. Setiap orang yang tinggal di rumah-rumah yang telah ditentukan itu, di situlah dijadikan juga qiblat, mana tempat semayang. Sembahyang yang menghadap qiblat. Maknanya jangan pergi ke tempat-tempat awam. Tak perlu pergi solat secara ramai-ramai di masjid, ataupun pada waktu itu dia macam tempat itulah, tempat-tempat solat depan di Kanais. Kanais macam gereja hari inilah. Tidak dibenarkan untuk keluar semayang secara ramai-ramai di tempat yang biasa mereka semayang. Maknanya duduk di Mesir, dan setiap rumah yang telah ditentukan itu hendaklah didirikan solat di rumah masing-masing. Wa aqimus salah, dan dirilah solat pada setiap rumah itu secara ramai. Macam mana kita kata secara ramai? Aqimu tu perintah, ayat perintah dalam bentuk plural, jamak. Aqimu as-salah. Maknanya kalau duduk dalam rumah tu 10 orang, 10 orang tu kena sembahyang. Tapi tak boleh keluar, duduk dalam rumah untuk menyelamatkan diri daripada kezaliman Firaun dan tentera-tenteranya. Wa basyiril mu'minin. Sekiranya ketentuan Allah ini dipatuhi, basyir, berilah khabar gembira al-mu'minin, akan orang-orang mukmin pada waktu itu. Orang yang beriman, yang ikut arahan Allah, dijamin selamat. Kemudian Musa berdoa. Wa qala Musa pun berdoa. Apa doa Musa? Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala. Wahai Tuhan kami, Engkaulah, sesungguhnya Engkau ataita, Engkau telah memberikan Fir'aun, akan Fir'aun, wa mala'ahu, dan juga para menteri-menterinya. Malak ni penyokong-penyokong kuat dia lah. Kalau kita katakan sebuah kerajaan, menteri-menteri dia. Zinah ni asalnya hiasan. Zinah diguna untuk rumah-rumah, hiasan, ataupun kedudukan. Zinah ni kedudukan. Orang yang ada kedudukan tu dikira zinah. Maknanya pangkat. Wa amwalan, harta. Dahlah ada kedudukan, ada zina, ada harta pula. Siapa yang beri? Kata Musa, ya Allah, Engkaulah yang beri kepada mereka ini. Bukan mereka yang mencari, bukan kuasa mereka, Engkau yang memberi. Fil hayati dunia, untuk hidup dunia. Tapi masalahnya, ya Allah, Rabbana liyudillu an sabilik. Wahai Tuhan kami, mereka ada harta, mereka gunakan harta mereka liyudillu, untuk mereka menyesatkan orang ramai an sabilik, daripada jalan benar Engkau. Sabilika maknanya sabili dinika. Sabilika kita boleh letak selepas sabili itu, sebab ada dua tu, sabilika, jalan Engkau. Jadi kita boleh pisah antara ka dengan sabil itu dengan perkataan dinika. Dini. Mana sabili dinika,
jalan agama engkau. Mereka ni sepatutnya ada kedudukan, ada harta di dunia ni, bukan untuk menyesatkan daripada jalan engkau, tapi mereka ni engkau kurniakan kepada mereka kedudukan dan harta di dunia ni, mereka gunakan untuk menyesatkan orang ramai daripada jalan engkau. Oleh sebab itu, ya Allah, kami minta, Rabbana tmis ala amwalihim. Wahai Tuhan, itmis, musnahkan. Ini boleh guna doa kepada musuh-musuh Islam hari ini yang mengkhianati Palestin. Rabbana tmis ala amwalihim. Wahai Tuhan, musnahkanlah atas harta-harta mereka. Washdud ala qulubihim, dan tutuplah atas hati-hati mereka. Washdud, keraskanlah, ala ushdud, syadada, ushdud, syadda sangat, bersangatan, syadda ushdud, syadda yashuddu ushdud. Keraskanlah, tutupkanlah, kuncikanlah ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Maknanya tahap doa Nabi Musa ni, tahap ni tak boleh buat apa dah. Fir'aun ni dakwah tak makan dah. Jadi lebih baik engkau kuncilah hati mereka, biarlah dia masuk, dia mati dalam keadaan tidak beriman. Jadi satu tahap boleh doa begini, dah habis ikhtiar, dah dakwah tak nak ikut, kuncilah hati mereka. Washdud ala qulubihim. Maka kesan daripada doa Musa ni, fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Maka tidaklah mereka itu, yakni Fir'aun serta malak dia tu, beriman, tak beriman. Sampai bila dia tak beriman? Hatta yarawul adzabal alim, sehinggalah mereka, Fir'aun dan pembesar-pembesar itu, menyaksikan azab yang sangat pedih. Apa yang dimaksudkan azab yang sangat pedih ni? Iaitu kematian saat berada dalam laut. Dia nak lemah dah. Apa ni? Masa tu dia nyawa dihalkum dah. Itu nyawa dihalkum ni, saat kita duk nyawa dihalkum dan kita orang jahat, orang yang derhaka pada Allah, saat itulah azab yang sangat-sangat. Dia berlainan dengan orang yang beriman. Nyawa dihalkum itu satu nikmat. Dia dapat syurga, dia dapat kebaikan, nampak ihsan Allah. Ada orang baik-baik. Tapi kalau orang tu jahat, nyawa duk halkum ni menyebabkan dia rasa azab yang sangat-sangat pedih. Nampak neraka, nampak penyesalan, nampak kebenaran. Tapi masa nyawa di halkum tu tak. Kalau nyawa duduk di perut, di dada boleh lagi, di halkum ni tak boleh. Ada satu buku kata, maknanya kalau kita nyawa kita diambil daripada bawah ya, daripada kaki naik ke atas, sampai ke lutut, sampai ke perut, sampai ke dada. Itu boleh lagi tu nak bertaubat, boleh lagi. Tapi kalau sampai ke halqul, tak boleh lah. Masa tu baru, kalau tak taubat lagi masa tu kira dah dikira azabin. Dia telah nampak yarau al-azab al-alim. Alhamdulillah lah, kita peluang bertaubat ni luas, dan terima kasih kepada Allah SWT. Jadi doa Nabi Musa ni mustajab ke tak? Jadi ayat yang berikut tu, ayat 89, kita tengok sekali lagi. Qala, itu jawab Allah. Qala Allah. Allah pun jawab. Allah kata apa? Qad ujibat, telah dikabulkan. Ujibat, dijawab, dikabul lah. Apa yang dikabul? Da'watukuma, doa. Dakwah tu doa lah. Dikabulkan permohonan kamu berdua, Musa dan serta Harun, untuk kaum mereka. Fastaqima, teguhkanlah. Fastaqima itu istiqamah.
teguhkanlah dengan apa yang telah kamu ikuti sekarang ni. Wala tattabi'anni. Tu dia guna tattabi'anni, itu larangan keras. Larangan keras. Kat mana kita nampak larangan keras? Nung tu dia panggil nun taukid. Taukid ni warning yang amat sangat, yang kalau kamu ikut, habis kamu. Kamu akan dibinasa juga. Jadi wala tattabi'a, itu dua orang. Ni tu tasydid adalah satu arahan secara total, tak boleh ikut sekali-kali. Apa dia tak boleh ikutnya? Sabilal ladzina la ya'lamu, jalan orang-orang yang tidak erti. La ya'lamu ni jahil, jalan orang jahil yang tidak mengetahui. Tak mengetahui apa? Tak mengetahui kebenaran, tak mengetahui kitab-kitab wahyu-wahyu tu. Jangan ikut. Jangan ikut. Kena ikut apa yang telah Allah turunkan dalam kitab Taurat dan suhuf Musa, suhuf Ibrahim wa Musa, kan, dalam surah Tasbih, surah Sabbihi Al-A'la. Jadi muslimin-muslimat sekalian, bila Allah terima dalam ayat ni, kan, bila kita doa, Allah terima doa, kita kena teguh istiqamah. Dua. Dan jangan ikut jalan orang-orang yang tidak ada ilmu. Jadi perkara ini pun ada dalam Fatihah ni. Ada dalam Fatihah ni, waladhdallin. Dhalin ni kata ulama al-jahilin, orang-orang jahil, orang tak ada ilmu. Kita tak boleh nak jadi panduan kepada orang tak ada ilmu ni. Tak ada ilmu ni bukan ilmu dunia. Dia mungkin hebat dari sudut ekonomi, hebat dari sudut politik, hebat dari sudut lain, tetapi dia tidak hebat pada agama. Dia tak boleh jadi panduan, kan? Tak boleh jadi panduan dalam isu-isu agama. Kerana agama dia membawa kepada kebenaran, kekayaan dan kehebatan lain, dia tidak membawa kepada kebenaran. Walaupun dilihat begitu berjaya lah dari sudut dunia ni, kita tidak selamanya hidup di dunia, kan? Macam isu yang timbul hari ni, isu Allah itu diletak di stocking di kaki tu, kan. Itu tak logik. Tak logik, itu tidak sengaja. Macam mana buat stocking tak sengaja? Dan kita sebagai orang yang bisnes mesti kena cek barang-barang itu secara sempurna, tidak ambil-ambil gitu je. Jadi kalau kita nak mengatakan bahawa dia itu satu perkara yang tidak sengaja dan boleh dimaafkan, barang kita ambil, jadi nampak sangat benda itu diada-adakan, Jadi ni kita baca Fatihah tu, kan, Rabbil Alamin, dunia ini Allah yang punya. Tapi kalau kita benda orang buat pada Allah begitu, kita tak rasa apa, tak sanggup lagi nak berkomunikasi dengan orang macam ni. Jadi nampak sangat kita ni tidak duduk di bumi Allah, duduk di bumi lain. Dalam Fatihah tu, kan, Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan rezeki kita ni bukan orang tu bagi, Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang beri dunia kita ni. Malik Yaumiddin, bila mati sesak, dia juga yang memutuskan kita baik ataupun buruk. Maka kalau kita nak maaf kepada seseorang, kalau dah melampaui batas kepada yang berbuat begini,
Sepatutnya menjadi pelajaranlah kepada orang-orang ni. Bila dia ada kedudukan sedikit, dia menggunakan kedudukan itu untuk menghina pula orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Jadi walaupun kita nampak macam dia, benda tu kalau salah, kalau terambil dalam sepakih, benda yang mesti ada dalang di sebalik pengkhianatan itu. Jadi kena siasatlah, siasat dengan betul, dan kena hapuskan orang-orang yang ingin memecah belahkan umat. Jadi sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti setakat ayat 89 ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil daripada ayat ni, Nabi Musa berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adabal alim. Mana ni doa Nabi Musa, doa penghujung dah. Kita tengok Fir'aun ni berapa lama dia hidup. Nabi Musa tak doa benda gini. Sampai penghujung tak. Maknanya Nabi Musa berdakwah sampai kaum dia dibunuh. Bani Israel dibunuh, anak-anak kecil dibunuh. Pun Nabi tak berdoa. Tetapi dah melampaui, dah nampak tak ada dah tanda-tanda dia nak berubah Fir'aun ni. Maka Nabi Musa kata tak ada guna dah, ya Allah, kalau kau biarkan orang yang macam ni. Kau tutuplah hati mereka dan kau musnahlah harta mereka. Sampai begitu. Maka dengan sebab doa ini, Fir'aun dan pembesar-pembesar tak nampak jalan keluar dalam iman mereka, tak beriman. Sehinggalah saat mereka melihat azab, mana kematian yang duduk di halkum, baru dia nampak kebenaran. Tapi saat itu tidak ada nilai lagi kebenaran ataupun taubat tidak diterima lagi. Itulah apa yang kita dapat pada ayat-ayat hari ini. Dan perkara kedua, maknanya ada satu ketika kita tidak dibenarkan solat berjamaah kerana tekanan-tekanan macam kita hari itu PKP kan. Kita tidak dibenarkan solat jemaah kerana musuh yang mungkin mereka cipta ataupun dia adalah satu kebenaran daripada Allah. Jadi ketika itu kita tidak dibenarkan. Kita sembahyang di rumah masing-masing, solat jemaah di rumah masing-masing. Pernah berlaku pada diri kita dan berlaku juga pada zaman Nabi Nabi Musa dan Harun pada suatu ketika dahulu. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang masih lagi berkaitan dengan Bani Israel ni. Wajawazna bi Bani Israel al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun. Apa ni? Tapi awal lagi ya. Nak baca satu ayat. Ni masih cerita tu lagi ni. Makna sekarang ni Nabi baru doa Nabi Musa doa tak tenggelam lagi tu. Nak tenggelam ni di laut ni ayat berikut. Wajawazna, kita ambil dah dua ayat lagi. Banyak. Memang sambung. Banyak. Ambil satu ayat lah. Sampai ayat 90. Wajawazna bi Bani Israel al-bahra fa'atba'ahum Fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu baca slow. Hatta idza adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Lalu Allah kata, al-an wa qad asaita qablu
wa kunta minal mufsidin. Itu cakap tu. Kita baca Quran ada bentuk dialog, kan? Kalau kita baca Quran, kita tak baca gitu. Tapi itulah ucapan Allah. Ha? Wajawazna bi bani Israil al-bahra. Maknanya wajawazna tu Allah tu. Kami telah seberangkan dengan Bani Israel sampai ke laut, Laut Merah, kan? Sampai ke laut. Fir'aun fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu. Fa'il tu. Maka mengikutlah hum tu Bani Israel. Fir'aun dan tentera dia ikut sampai ke tepi Laut Merah. Kenapa dia ikut tu? Baghyan. Kerana marah. Kerana marah. Ataupun baghyan ni kerana nak hapuslah. Nak hapus. Wa'adwan, dan permusuhan yang amat sangat. Jadi dia ikut sampai ke tepi. Masa itulah Bani Israel ni dia terkeluar daripada mulut dia kata, halakna, kami dah binasa dah. Tak ada jalan dah. Depan laut, belakang tentera. Kata Allah, kata Musa, inna ma'iya rabbi, dan ayat lain. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Jangan bimbang, wahai Bani Israel. Kita ada bersamaku ada Allah, ada Tuhanku. Dia akan tunjuk jalan yang selamat. Lalu Allah hidayahkan, Allah wahyukan kepada Musa, fadrib bi'asakal bahr. Wahai Musa, pukullah laut. Pukullah laut sehingga laut terbelah dua. Lalu mereka menyeberangi sampai ke tebing sebelah sana. Hatta idza adrakahul gharaqu. Maknanya Firaun ikut juga ni. Ikut sampai ke dalam laut ni. Sehinggalah laut yang terbuka tadi tertutup. Maka lemaslah Firaun dan tentera-tentera lemas. Hatta idza adrakahul gharaqu, lemah dia sehingga Firaun hampir adraka ni mana gharaqu, hampir tenggelam. Gharaq ni tenggelam dalam air tu. Hampir tenggelam ni maknanya tak boleh nak selamatlah. Tentera pun lemah, dia pun lemas. Jadi baru dia kata, qala Firaun, amantu. Baru dia kata masa tu, aku beriman. Beriman apa? Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Bahawasanya tiada Tuhan yang disembah kecuali yang diimani dengannya oleh seluruh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku nak jadi orang yang tunduk kepada Allah. Masa ni baru dia bercakap. Kata Allah, al-an. Sekarang. Marah. Tu istifhamiyah dia panggil. Macam kita kata, sebab tu kita tak boleh masa kita nak takbir intiqal ni, jangan panjang sangat. Allahu Akbar. Kan kita takbir intiqal tu tak? Kadang-kadang dah jauh antara atas nak turun ke sujud tu. Allahu Akbar. Sama. Al-an. Allahu Akbar maknanya Allah besar ke? Kena berhati-hati. Kena direct je. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Dia persoalkan. Jadi ini al-an. Asalnya al-an. Sekarang. Jadi al-an. Sekarang baru nak. Wa qad asaita qablu. Engkau ni Fir'aun telah jahat, buat maksiat sebelum ni. Wa kunta minal mufsidin, dan kau dah termasuk orang-orang yang mufsidin, orang yang fasik lagi mufsid. Fasik orang jahat, mufsid dia menjadikan orang lain jadi jahat. Maknanya mufsidin ni teruk. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna min liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Betul situ. Hari ini kata Allah, nunajjika, kami selamatkan engkau, bi badanika, selamat
badan lah. Bi badanika, kami akan selamatkan engkau dengan badan engkau. Bi badanika, maknanya Firaun sampai hari ini tidak dikebumikan. Dia boleh tengok sampai hari ini. Cuma orang dulu masa saya belajar di Mesir tu, boleh kita tengok dalam museum dia. Ada, boleh tengok dekat gini. Lah ni dia tak boleh tengok dalam lubang dah, jauh. Dulu kita boleh tengok, boleh masuk. Saya pernah masuk dari kawasan dalam, dia panggil apa tu, muthaf. Nah, bilik-bilik tu boleh tengok ni Firaun. Cuma dia duduk dalam cermin lah, kita tak boleh nak sentuh. Tapi boleh tengok dekat-dekat. Lah ni tak boleh, kena teropong lah, kena jauh. Dia tak bagi, wallahualam. Itu maknanya badan dia kekal sampai hari ni. Bi badanika litakuna, untuk apa Allah kekalkan tubuh dia tidak hancur? Litakuna, untuk engkau dijadikan liman khalfaka, orang-orang yang selepas engkau, ayah ni pelajaran. Sebab wa inna katsiran minan nas, kerana sesungguhnya ramai di kalangan orang ramai ni, manusia ni, an ayatina, tentang ayat-ayat kami, la ghafilu, benar-benar mereka tidak ambil pelajaran. Ghafil, lupa. Ada. Iaitu sebab itulah cerita Firaun ni, orang kata penting untuk orang-orang yang ada kedudukan, sebab suatu hari dia akan sampai ke tahap ini. Bila orang-orang Islam doa kepada pemimpin-pemimpin yang tak nak berubah ni, takut. Dia doa gini, habis. Dulu Nabi doa, sekarang ni Nabi tak ada, tapi orang Islam doa. Sehingga tak payahlah tunjuk hidayah ke dia, tunjuk pun jadi gitu juga, berat. Tapi kita, anak-anak kita, masyarakat kita, kalau kita nak doa gini, sebab tak kita jangan putus asa jugalah. Kita doa baik anak-anak kita sampai ke bila-bila, insya-Allah. Yang baki lagi serah pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maknanya hari ini panjang ayat, panjang kita baca.